Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Astro Awani. Saya meminta ribuan maaf kepada keluarga Samson, warga Astro Awani menjadi korban denggi kerana tidak dapat menghadiri majlis tahliah mereka kerana saya perlu berbicara tentang masyarakat malam ini. Tetapi saya mendoakan bersama mereka kru Astro Awani yang bekerja malam ini, kami mendoakan kesejahteraan roh beliau. Dan dalam konteks itu, cukup setakat Samson akan terus saya bincangkan. Cuma untuk malam ini saya ingin mengambil topik keluar untuk melihat apa peranan siswa dan siswi dalam perjuangan masyarakat, termasuklah isu seperti denggi itu. Oleh itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan tamu saya yang cukup hebat malam ini. Yang paling hampir dengan saya adalah Tuan Haji Ibrahim Ali. Beliau penghululah untuk delegasi yang datang malam ini ke agenda Awani, pengarah bahagian pembangunan mahasiswa Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudiannya kita ada tokoh iaitu Ju Ariana Ibrahim, pemenang anugerah tokoh pemimpin siswa, pelajar Fakulti Pertanian, Bioteknologi dan Sains Makanan Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan di akhir sana kita ada Muhammad Fikri Ahmad, pemenang anugerah Menteri Pendidikan, pelajar Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Gombak. Untuk mereka yang tidak tahu, baru-baru ini ada anugerah. Anugerah ini mengiktiraf kepimpinan siswa dan siswi. Mereka perlu terbabit, mengendalikan ataupun bersama dengan projek yang memberikan impak, dan impak itu adalah impak pada masyarakat, bukannya hanya kepada pelajar dan rakan-rakan mereka yang berada dalam kampus. Jadi saya ingin mencantumkan itu dengan persepsi pelbagai pihak dalam masyarakat yang melihat bahawa kualiti siswa-siswi sekarang tidak seperti zaman dahulu, terutamanya bila disebut tentang perjuangan siswa-siswi, kerana mereka merasakan bahawa perjuangan siswa-siswi sekarang lebih untuk mendapatkan ijazah dan sebagainya dan tidak kepada masyarakat. Mungkin malam ini dua tokoh siswa-siswi ini akan membuktikan berbeza kepada kita. Tetapi sebelum saya pergi ke situ, saya ingin mendapatkan pandangan Tuan Haji Ibrahim Ali kerana beliau melihat kepada bahagian pembangunan mahasiswa, maknanya perkara yang bukan akademik tentang mahasiswa. Jadi kalau Tuan Haji Ibrahim boleh memberikan strategi, bukan saja untuk anugerah tokoh siswa, tetapi juga pandangan yang makro tentang di mana kita mahu membawa prestasi dan kualiti siswa-siswi kita. Terima kasih Saudara Kamarul. Sama-sama. Perlu saya bagi pihak Kementerian Pendidikan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Astro Awani yang memberi ruang masa kepada kami untuk ke udara ini. Ini satu peluang bagaimana kita dapat menzahirkan tokoh-tokoh atau pelajar yang cemerlang ni kepada masyarakat. Dan harapan kita melalui agenda untuk memperkasakan mahasiswa-mahasiswi ini terutamanya kepada aspek yang bukan akademik, pembangunan kemahiran insaniah, soft skill, dan juga perkara-perkara berkaitan dengan kepimpinan dan membina jiwa sukarelawan. Yang ini telah menjadi fokus kita di Kementerian Pendidikan lah. Bagaimana pelajar-pelajar di segenap lapisan, sama ada yang peringkat kepimpinan mahasiswa dan juga pelajar masa yang keseluruhannya, untuk kita bina nilai-nilai kesukarelawanan. Jadi dengan tertanamnya subur nilai sukarelawan ini, kita harap kemahiran, kepakaran, keilmuan yang diperolehi oleh mahasiswa di dunia kampus universiti ini dapat diberi sumbangan langsung kepada masyarakat di komuniti. Bagaimana apa yang dikatakan itu dilihat dalam pengalaman mencari dua orang yang akhirnya timbul di Astro Awani ini, kerana mereka yang berjaya. Proses itu tentunya proses yang memakan pelbagai liku misalnya. Dan kalau Tuan Haji boleh kongsikan sama ada Tuan Haji rasa begitu bergembira, ramai sangat yang hebat, dan akhirnya terpaksa susah nak cari dua orang ni, ataupun bagaimana, adakah sebaliknya? Kerana dia ada pelbagai kategori. Proses pemilihan ini yang kita susun ini memang secara teliti lah. Di mana pada tahun ini kita buka kepada 20 IPTA kita yang ada ni, dan pencalonan dibuat oleh pegawai-pegawai universiti, termasuk pencalonan oleh Timbalan Naib Chancellor, Haiwan Pelajar dan Alumni. Dan mereka mencalonkan pelajar terbaik daripada masing-masing universiti dalam pelbagai bidang kepimpinan dan sukarelawan. Dan jawatan kuasa khas yang menilai ini menilai dari segi keupayaan dan
dan kehebatan mereka, di samping impak pada pelaksanaan program-program yang mereka laksanakan. Kita tidak melihat kepada apa status jawatan, sama dia presiden ke naib presiden atau bendahari, tetapi apa projek yang mereka laksanakan kepada masyarakat. Itulah yang membuktikan kehebatan mereka. Sekiranya jawatan saja tidak memadai, mesti boleh menunjukkan kehebatan dari segi sumbangan melalui projek-projek yang mereka laksanakan. Dan dua kelompok besar itu anugerah untuk kepimpinan dan juga anugerah untuk sukarelawan, dan akhirnya dua itu juga yang paling akhir itu akan bertembung, dan itu akan jadi satu yang paling hebat itulah anugerah Menteri Pendidikan itu. Keduanya ada di sini. Kalau saya dapat teruskan. Kita ada 18 kategori, 10 daripada kepimpinan dan 8 di bawah kesukarelawan. Yang 10 ni akhirnya Ju Ariana lah menjadi championnya, dan Fitri yang 10. Tak betul, 10 Ju Ariana, 8 daripada kesukarelawanan adalah Fitri. Bila disampai di final stage, tahniah kepada Fikri lah yang jadi tokoh siswa menerima anugerah Menteri Pendidikan. Kadang beza dia mungkin beza mikrometer je. Sebelum saya pergi rehat, saya nak pergi Ju dulu, nanti saya nak pergi Fikri. Dia paling hebat, kita kena tanya dia soalan paling susah. Ju tak pernah terfikir nak menang anugerah. Saya baca dalam makalah yang telah pun ditulis di internet dan sebagainya. Keluarga yang besar, 8 orang adik-beradik kalau tak salah saya. Jadi bagaimana Ju melihat kepimpinan siswa-siswi ini? Kerana sebenarnya bagi saya kepimpinan siswa-siswi ini tidak ada bezanya dengan apa yang perlu kita pimpin dalam keluarga kita, dalam kelompok masyarakat sekeliling rumah kita, dan juga kelompok yang lebih besar. Masalahnya yang jadi sekarang dewasa ini adalah apabila masuk saja ke Menara Gading, masyarakat merasakan terpisah daripada sumbangan yang boleh diberikan oleh mereka yang masyarakat lihat ni begitu agung sekali dalam aspek mengejar ilmu. Saya bagi masa kerana kita pergi rehat dahulu. Apabila kembali, itu soalan pertama saya kepada Ju, dan kemudian kita akan tanya pemenang anugerah Menteri Pendidikan yang lebih hebat itu. Itu selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awani dan kita masih membicarakan tentang peranan siswa-siswi kerana dalam kempen yang cuba digerakkan oleh Astro Awani untuk perang denggi habis-habisan pun kita perlukan buah fikiran dan tenaga kudrat anak muda, terutamanya siswa-siswi. Dan untuk itu saya pergi dahulu pada rakan saya Norsia untuk berbicara tentang topik ini di media sosial. Terima kasih Cik Kam. Dan di sebalik rutin pelajar ni yang belajar hari-hari, pergi ke kelas hari-hari penat, saya memang yakin, tapi mereka pun ingin bersosial dengan orang lain, bersosial beraktiviti lain. Dan antara aktiviti yang saya sempat tengok mahasiswa-mahasiswa dikongsikan di media sosial, kalau kita boleh lihat grafik pertama ya, sempena Hari Sukan Institusi Pengajian Tinggi SUKIP kemarin ya, pelajar UiTM dia berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk adakan satu televisyen yang mana boleh mengikuti perkembangan sukan SUKIP. Dan saya fikir bagus inisiatif ini kerana ia khususnya untuk pelajar Meskom lah, untuk mempelajari dan seterusnya. Seterusnya daripada gambar yang dikongsikan oleh Izzah Liana, gambar pelajar-pelajar beriadah dengan berkayak beramai-ramai, mungkin untuk release tension. Seterusnya gambar di Facebook Berita Universiti, ada juga pelajar-pelajar yang ada aktiviti seperti berdakwah secara terus dengan turun padang untuk meningkatkan ukhuwah ataupun memperkukuhkan spiritual pelajar-pelajar ni. Seterusnya daripada Azrul Zami, walaupun ya di tahun akhir dia tak nak lepaskan peluang untuk join sama-sama join karnival sukan mahasiswa. Mungkin sebab pernah belajar, dia pun ingin hirup udara segar ya. Dan itu di antara aktiviti mahasiswa di dalam negara kita. Dan kalau kita boleh lihat di luar negara, seperti gambar yang dikongsikan oleh mahasiswa Indonesia ya, mereka kumpul ramai-ramai pergi bercuti, enjoy, puas-puas dan balik ke tempat universiti belajar. Mungkin cara ni boleh release tension mereka. Dan seterusnya daripada di Amerika ya, ada satu karnival rugby yang kita pun sinonim ya, kita
umum semua tahu yang mereka syarikat dia sinonim dengan sukan rugby, dan di sana mereka adakan satu karnival rugby yang mana sukan ni dekat dengan mahasiswa mereka, dan mereka boleh pergi ramai-ramai kat situ, boleh bersosial, boleh berkongsi pendapat tentang sukan dan sebagainya. Dan kalau saya nak kongsikan, memang banyak sangat aktiviti yang ada di media sosial yang mahasiswa tak apa, kita kongsikan di Facebook. Ya. Itu saja ya. Okey, terima kasih banyak Saudari Norsyah. Norsyah dia berasal dari UiTM Shah Alam, sebab tu dia letakkan meskom tu di situ. Tapi soalan saya pada Ju tadi tu panjang, jadi kalau Ju boleh berikan pandangan Ju tentang perkara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada Esrawani kerana sudi menjemput kami. Sebenarnya bila kita berbicara tentang kepimpinan, semuanya adalah tentang bukan apa yang kita pegang, bukan jawatan yang kita pegang, tapi apa sumbangan yang kita beri dalam mana kita memegang satu-satu jawatan. Dan bila berbicara tentang soal alih adik-beradik ramai, itu pun tak jadi masalah. Sebab spekulasi individu atau masyarakat adalah bila kita kata sebagai anak bongsu ini adalah kemanjaan. Tidak. Sebab kita harus katakan pandangan seseorang itu bergantung kepada pendiriannya. Walaupun saya bongsu, tidak menjadi kemanjaan atas dasar kita melihat kita bongsu sebab kita ada peluang melihat yang sebelum kita. Perjalanan dia bagaimana. Dan kalau melibatkan penglibatan kepimpinan, kita harus sedar untuk menerapkan dalam masyarakat harus ada satu spekulasi. Dan apabila saya dapat anugerah ini, dikatakan saya ini dulu bukan MPP, pernah ada yang kata macam tu. Tapi kita harus perbetulkan, pemimpin itu tidak lahir daripada Majlis Perwakilan Pelajar. Tidak. Itu adalah salah satu platformnya. Betul. Walaupun mungkin yang MPP itu yang dapat anugerah presiden, tapi tak apa. Itu kita pergi kemudian. Ju, apa yang hasrat Ju yang paling utama bila sudah berada di universiti? Kadang-kadang cita-cita di sekolah itu bila kita sampai ke universiti, kita dapat ilmu lebih, pembacaan lebih, maka kita ada ubah suai di situ. Jadi kerana Ju menang anugerah harapan tu. Jadi saya nak letak harapan masyarakat di bawah Ju ni sekarang. Jadi kalau Ju boleh berikan apa yang pandangan dunia Ju yang berubah dan apa mungkin visi yang telah berubah sejak di universiti? Pertamanya, saya ini daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, dan kita harus tahu di mana kita berpijak untuk menuntut ilmu. Dan sebenarnya menjadi satu penghargaan buat saya yang boleh kata kecil ni lah, untuk mengharumkan nama universiti. Dan kata apa misi kita yang berubah adalah kita ini dah menjadi public figure, yang mana kita ini adalah produk UNIZA. Dan kita harus menjadi yang terbaik untuk orang di luar sana melihat bagaimana dalam UNIZA melahirkan barisan-barisan mahasiswa selepas ini. Dan itu yang terpikul di bawah saya. Mungkin lebih hebat daripada Universiti Islam Antarabangsa. Saya perlu pergi kepada Universiti Islam Antarabangsa yang dia lebih lama dahulu wujud sebagai universiti. Dan saudara Muhammad Fikri sejak awal lagi telah menang debat lah, Piala Perdana Menteri lah. Lepas tu menjadi pengurusi persatuan, masuk MPP dan sebagainya. Jadi pengalaman semua itu, akhirnya apa yang masyarakat dapat? Kerana saya tahu ramai siswa yang kadang-kadang resumenya ataupun apa yang diletakkan dalam resume itu penuh dengan jawatan. Tetapi bila ditanya soalan bagaimana anda boleh berkhidmat pada masyarakat, susah benar untuk dapat jawapannya. Mungkin saudara Fikri boleh memberikan kita jurang itu untuk direntasi. Baik. Bismillah. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Esrawani kerana beri kami peluang untuk bersiaran pada hari ini. Saya suka sebenarnya sangat dengan soalan itu dan dia memang sangat kena dengan prinsip yang saya pegang. Saya suka berkongsi dengan insan lain tentang satu prinsip yang saya pegang sejak daripada bangku sekolah lagi. Dan ini juga yang saya sebut ketika sesi temu duga. Saya kata saya berpegang dengan satu prinsip berdasarkan satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebut mereka yang terbaik dalam kalangan kamu adalah mereka yang paling banyak memberi impak kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain. Dan dengan kita memberi kebaikan kepada orang lain, insya-Allah syurga akan jadi milik kita. Baik. Jadi apabila saya berbicara tentang kebanyakan ataupun kebanyakan kebaikan yang kita boleh berikan kepada insan lain ini, dia somehow telah menyebabkan saya berfikir, apakah bentuk bantuan yang saya boleh berikan kepada masyarakat secara meluas. Maka sejak tahun 2 lagi saya mula untuk menceburi
satu kelab persatuan yang dipanggil Center for University Social Responsibility ataupun CENSURF ataupun dalam bahasa Melayunya Pusat Khidmat Masyarakat. Yang mana fokus persatuan ini memang tidak lain tidak bukan adalah untuk mengembalikan usaha tenaga mahasiswa ini kepada masyarakat. Dan setakat ini lebih 300 projek yang dijalankan di bawah pusat ini semata-mata untuk membantu mengembalikan kegemilangan mahasiswa kepada masyarakat. Baik. Tadi semua soalan senang dahulu kita bagi mereka letakkan pernyataan. Lepas ni kita akan masuk kritikan terhadap pernyataan itu. Sebelum itu juga saya akan beri peluang Tuan Haji untuk mungkin mewawarkan apa lagi yang akan ada perancangannya untuk tokoh anugerah siswa di masa depan. Itu 2013 dah berlalu ini pialanya. Untuk 2014 mungkin lain caranya ataupun ada penambahbaikan dalam konteks itu. Kita beri rehat yang terakhir. Apabila kembali kita juga nak lihat siswa-siswi kita hebat di persada antarabangsa. Contohnya bila saya pergi ke University of Northern Florida ataupun University Florida itu, mereka ada sebuah stesen TV yang digerakkan semuanya oleh hanya siswa-siswi dan mereka ada perlembagaan yang termaktub di dalam undang-undang negeri Florida itu bahawa mereka berhak sepenuhnya ke atas TV station itu dan apa pun yang terjadi mereka juga yang akan menanggung kebertanggungjawabnya. Jadi tidak ada soal universiti kontrol atau kawal dan sebagainya. Dalam konteks itu saya ingin bicarakan kerana perjuangan siswa-siswi Malaysia sekarang berada di tahap dunia, bukan lagi di tahap dalam negara. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Angin Dakwani dan anda bertuah kerana malam ini kita ada harapan negara untuk masa depan. Ini kurun ke-21 ekonomi berasaskan pengetahuan dan kita ada tokoh siswa-siswa yang cukup berpengetahuan dan juga berkepimpinan dan penuh semangat sukarelawan untuk membawa negara ke depan. Kita ada saudara Muhammad Fikri Ahmad, pemenang anugerah Menteri Pendidikan dan kita ada saudari Ju Ariana Ibrahim, pemenang anugerah tokoh pemimpin siswa dan saya nak pergi balik kepada Tuan Haji. Kerana pengalaman saya pergi ke luar negara, melihat perjuangan siswa-siswi di sana, dia sudah melampaui hanya berjuang tentang kepentingan sendiri. Mereka melihat pada dunia 50 tahun daripada sekarang. Mereka terbabit dengan isu seperti pengantaraan maklumat, hak cipta digital, bagaimana sesuatu karya harus diiktiraf di dalam talian kerana mereka tahu hidup mereka di masa depan akan dipengaruhi banyak oleh itu. Saya rasa dalam konteks itu saya nak minta pandangan Tuan Haji kerana ia satunya membentuk semangat usahawan, kesukarelawanan dan juga kepimpinan. Tapi itu perlu diasaskan atas satu pentas ataupun platform di mana siswa-siswi sedar bahawa ini satu keperluan di zaman moden ini kerana tanpa semua nilai ini mereka mungkin tidak dapat bersaing di pentas global. Pandangan Tuan Haji. Terima kasih. Ini isu yang besar yang kita menjadi persoalan kita lah di sepanjang masa, sepanjang zaman. Hasrat kita ialah untuk membina satu generasi yang boleh menjadi pelapis, yang boleh membawa negara, memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam konteks masyarakat, bukan sahaja masyarakat setempat kita, maknanya dalam konteks Malaysia, tetapi juga boleh menjadi sumber kesejahteraan kepada umat manusia. Itulah hasrat besar. Kalau kita cakap dalam sistem pendidikan, dunia pendidikan, kita nak melahirkan manusia-manusia hebat yang bukan sahaja menjaga kepentingan diri, tetapi dia boleh lebih-lebih lagi menjaga kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan juga masyarakat amnya. Jadi dalam proses ini kita lihat mungkin secara benchmark ataupun penanda aras di negara-negara yang maju, maknanya mahasiswanya kita kata lebih terkedepan berbanding dengan negara kita. Kita kena akui realiti ini. Tetapi kita tidak perlu rasa apa kita kata malu ataupun putus harapan. Proses pembinaan keupayaan diri mahasiswa sebagai penerus kepada kecemerlangan kehebatan masyarakat itu perlu berterusan. Itu pandangan dan prinsip saya. Bagaimana nak isi apa yang Tuan Haji katakan tu? Saya rasa yang pertama kita perlu ada
kita lebihkan dialog antara mahasiswa nasional dan international. Dan bila kita bicara tentang dialog, kita bicara tentang isu kepimpinan. Mungkin kita boleh berkongsi macam perkara yang saudara maklumkan sebentar tadi tentang bagaimana mahasiswa di Florida begitu kehadapan dengan mempunyai sistem ataupun syarikat audio mereka sendiri, televisyen mereka sendiri. Jadi itu antara mereka perkara yang saya rasa perlu untuk dikongsikan dan perlu untuk kita kembangkan. Ataupun yang kedua, kita melihat di Turki misalnya. Saya pernah ke sana dan saya lihat bagaimana perkembangan yang ditekankan di sana lebih kepada sains sosial berbanding kepada sains tulen. Jadi saya melihat sekiranya mahasiswa didedahkan dengan kepentingan untuk mempunyai ideologi dengan yang lebih baik atau dari sudut idealisme dan memenuhi tuntutan diri dengan intelektualisme yang patutnya mereka ada, yang bukan hanya sekadar silibus yang mereka belajar dalam kelas, mereka turun kepada masyarakat. Saya rasa dengan elemen-elemen ini, melalui dialog, melalui perjumpaan dan melalui program yang kita laksanakan, insya-Allah kita dapat capai. Dan antara yang lain, of course, kita perlu turun kepada masyarakat untuk kita mendalami sebenarnya kerana sumbangan kita bukan untuk diri sendiri. Sebab apabila kita turun kepada masyarakat, kita tahu sebenarnya apa yang negara kita inginkan dan apa yang terbaik untuk kita sampaikan dengan ilmu yang kita pelajari di universiti. Macam mana saudara Fikri buat semua itu dan masih lagi dapat purata grade ataupun CGPA itu berada di tahap yang tinggi? Baik. Yang pertama, memang saya sangat suka untuk menjadi pelajar yang sangat aktif dalam kelas. Saya akan sentiasa bertanya dan kadang-kadang memang ke sahabat-sahabat lain pun Fikri sudah kita perlu untuk fokus dan bagi peluang kepada pensyarah. Jadi rasa yang pertama memang saya akan sangat suka bertanya dan aktif dalam kelas supaya saya tidak perlu untuk buat kerja lebih selepas kelas. Dan yang kedua, strategi untuk saya melaksanakan satu program itu bukannya saya merujuk kepada kuantiti tapi lebih kepada kualiti. Dan bila saya tengok pada kualiti, saya tengok apakah KPI yang universiti dan negara inginkan supaya dia lebih mudah. Kalau bagi pendebat cakap dia je nak cakap. Kita tinggal 9 minit lagi. Ju. Pandangan Ju tentang perkara ini, tambah lagi masukkan dimensi perjuangan wanita itu kerana itu juga akan diletakkan di bahu Ju. Saya bersyukur kerana saya diberi peluang untuk melawat beberapa negara. Di Aceh, mereka mahasiswanya lebih agresif. Sebab mereka ini berbicara walaupun dari segi masih mahasiswa sudah membicarakan tentang politik secara meluas. Sebab mereka bercakap tentang korupsi dan sebagainya. Dan apabila saya pergi Kemboja dan Manila, mereka lebih kepada kesukarelawanan. Apa yang saya cuba katakan, semua ini kita perlukan ambassador, kita perlukan duta. Mereka ini yang dibawa ke luar negara, apabila pulang ke Malaysia, tunjukkan apa yang telah dibawa. Sebab apabila kita keluar, kita tidak harus bicara tentang apa yang kita dapat di sana, tapi apa yang kita bawa pulang kepada Malaysia. Nanti saya akan minta identiti Ju dan Fikri di media sosial supaya kita boleh kongsikan bersama, kerana itu sahaja masa yang ada untuk malam ini. Terima kasih juga kepada Tuan Haji kerana telah pun datang dan memberitahu. Nanti kita akan panggil Tuan Haji lagi untuk anugerah tokoh siswa 2014. Itu kita akan bincangkan di lain masa. Dan saya juga akan tanyakan siswa-siswi di luar sana bagaimana anda membantu untuk memastikan bahawa tidak ada lagi korban denggi di Malaysia. Satu pun korban itu nyawa yang terlalu tinggi harganya untuk kita bayar kalau kita tidak melakukan sesuatu. Cukup setakat Samson dan hantarkan pandangan anda sendiri kepada Astro Awani melalui pelbagai platform yang kami ada, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, ataupun terus boleh tonton Astro Awani secara langsung dengan memuat turun aplikasi di Android dan juga iPhone. Sekian, terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih. Thank you so much.